kalau katalah kita nak ambil tindakan, kita kena bagi pilihan kepada kawan-kawan MP UMNO, sama ada mereka mahu bersama dengan Ismail Sabri atau bersama dengan kita. Ismail Sabri dah menjanjikan akan membubarkan parti dan beliau jelas gagal untuk membubarkan parti, dan nampak gayanya beliau begitu cenderung untuk mengadakan pilihan raya selepas bulan 3 tahun depan. Maknanya dia tak peduli keadaan negara ni makin lama makin parah. Mata wang pun sekarang ni dah 3 hari betul-betul berada dalam keadaan paling buruk dalam sejarah semenjak serangan mata wang kita pada tahun 1987. So kita lihat masalah rakyat dari segi bebanan akibat daripada kenaikan kadar inflasi, walaupun ada cubaan untuk menggambarkan bahawa inflasi ini sudah bertambah okey, tapi hakikatnya di luar sana harga barang masih mahal, dan rakyat masih kekal menderita. Kita tengok jumlah orang yang datang minta bantuan dengan kita pun kita boleh agak betapa peritnya kehidupan rakyat hari ini. Ditambah pula dengan banjir. Meteorologi, saya dah cakap dah berbulan-bulan yang lalu, saya dah cakap nak buat pilihan raya, buat sekarang ataupun buat sebelum ni. Kita dah bercakap ni daripada bulan 3 tahun lepas, awal tahun ni, bulan 3 tahun ni kita dah suruh dibubarkan parlimen cepat, dan adakan pilihan raya cepat. Tapi dia drag. Saya cakap kalau boleh mesti buat dalam bulan September. Kalau masuk bulan Oktober hujan parah. Hari ni kita tengok depan sungai Sungai Gombak kita ni pun hari ni 2 kali dah siren berbunyi. Maknanya saya punya prediction bahawa hujan banjir besar Kuala Lumpur ni mungkin berlaku bulan Oktober, tidak mustahil boleh jadi lebih awal daripada itu. Dan ini sangat-sangat bahaya lah, sangat-sangat bahaya. Okey? Ya. Pemecatan dia tu, kalau kita pecat dia, dengan kita menarik sokongan tu, apa beza impact dia tu? Bagi saya ianya perlu dilakukan serentak. Maknanya kita ambil tindakan disiplin, dan pada masa yang sama kita tarik sokongan. Jadi bila kita tarik sokongan terhadap Ismail Sabri, beliau akan jadi Perdana Menteri yang tidak mempunyai parti, dan kita akan membuat gesaan kepada semua ahli parlimen kita supaya berbuat perkara yang sama. Dia dah bukan parti kita, maka sewajarnya ahli parlimen Barisan Nasional menarik sokongan terhadap Ismail Sabri. Dan sekiranya berlakunya pihak-pihak yang nak membela nasib Ismail Sabri ni, maka kita kena ambil tindakan yang sama. Sebab dia dah melanggar disiplin parti, dia menipu tentang perjanjian yang ada di antara beliau dan juga Muhyiddin Yassin, maka sepatutnya majlis ahli-ahli parlimen kita sependapat dengan keputusan yang bakal dibuat oleh parti sekiranya keputusan itu diambil. So kalau misalnya siapa yang tak bersetuju, maka kena suruh dia orang buat pilihan. Dia orang nak kekal bersama kita atau dia orang nak ikut Ismail Sabri mana Ismail Sabri nak pergi. Kita pun tak tahu Ismail Sabri sama ada dia akan terus kekal setia bersama UMNO, macam kita kena pecat kita tetap kekal bersama UMNO, atau dia akan menyertai orang-orang yang menentang UMNO. Mungkin dia tak masuk Bersatu, mungkin dia tak masuk PAS, tetapi dia akan memberikan sokongan kepada calon daripada Bersatu dan juga calon daripada PAS. Okey? Baik, anda kata tarik sokongan itu tak berlaku tu, hanya sekadar pemecatan sebagai naib presiden saja tu. Apa impact itu? Adakah Ismail Sabri akan, walaupun dia jadi Perdana Menteri, tapi dia tak ada parti? Saya rasa kalau misalnya parti dah sampai ke tahap memecat beliau sebagai ahli parti,
maka untuk menggantung beliau sudah menjadi hampir pastilah. Hampir pasti beliau juga kita akan tarik sokongan sebagai Perdana Menteri. Kalau parti dah sampai ke level nak pecat dia, takkan nak kekalkan sokongan pada dia, betul tak? Takkan nak bagi masa untuk dia untuk kekal sebagai Perdana Menteri. Sudah pasti kita nak tarik sekali, kan? Jadi dia hilang keahlian dan hilang jawatan Perdana Menteri. Kalau tidak, dia akan gunakan jawatan Perdana Menteri itu untuk menganiaya pemimpin-pemimpin yang berseteru dengan dia, pemimpin-pemimpin yang tak mau dengar cakap dia. Dia akan percepatkan proses mahkamah, dia akan ambil tindakan, contohnya mengharamkan UMNO, macam-macam dia boleh buat, kan? Jadi kita kena buat serentak dua-dua. Pertama, kita pecat dia, disassociate ourselves from kerjaan gagal Ismail Sabri. Dan yang kedua, kita buat keputusan untuk tarik sokongan. Tarik sokongan. Maknanya dia hilang kerajaan. Bila dia hilang kerajaan, bergantunglah kepada budi bicara ke bawah Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuan Agong. Contohnya lah, katalah 4 orang tarik sokongan. Bila 4 orang tarik sokongan, daripada 114 yang dia ada, kita tahu Tengku Razali tak menyokong dia, jadi dia tinggal 113. Datuk Seri Najib sudah ke penjara, sudah tinggal 112. Kalau lagi 2 orang tarik diri, contohnya Ahmad Maslan dan juga Datuk Seri Zahid, tarik diri pun, dia sudah kehilangan majoriti di Parlimen. Maka bila dia hilang majoriti di Parlimen, Speaker Dewan Rakyat akan mengutus surat kepada Kebawah Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuan Agong untuk memaklumkan bahawa Ismail Sabri sudah kehilangan majoriti. Jadi selepas itu, ianya tertakluk di bawah budi bicara Yang di-Pertuan Agong. Kalau Yang di-Pertuan Agong nak bagi muka kepada Ismail Sabri, dia akan panggil Ismail Sabri, dia kata, Mak ini surat speaker mengesahkan kamu telah kehilangan majoriti. So sekarang ni, kamu ada tak sokongan daripada orang lain nak menggantikan 4 orang yang tarik sokongan ni? Contohnya kan? Kalau dia kata, oh ada tuanku. So atas budi bicara tuanku, tuanku nak panggil dia untuk bagi peluang, untuk bagi peluang dia membela diri dia dan membuktikan dia masih ada majoriti ataupun tidak, itu berdasarkan discretion ataupun dipanggil apa dia punya, budi bicara tuanku, Betul. Dalam mungkin tu, kalau tindakan dia ambil PRU ni tak lama lagi tu, jadi macam mana tu? Datuk rasa tak kita akan kehilangan Mundi BN yang mengikut semasa ini? Bagi saya simple lah, bagi saya simple. Hari ni ahli UMNO pun dah menyampah kat Ismail Sabri, berdasarkan apa yang berlaku. Kalau kita tengok dapatan daripada hasil-hasil bancian yang dibuat melalui poll yang dibuat di Facebook dan sebagainya, hanya lebih kurang 19% rakyat Malaysia ni yang mempercayai Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri sebelum sebelum Datuk Seri Najib dihantar ke penjara. Ini sebelum, pada ketika itu pun dah 19% yang tinggal. Jadi selepas Datuk Seri Najib dihukum, dihantar ke penjara Kajang, saya rasa jumlah sokongan terhadap beliau ni bawah 10%. Dia makin teruk, makin teruk. Jadi saya tak nampaklah kenapa beliau nak menungkat langit lagi, Sepatutnya bila kita dah merasakan bahawa kita ni sudah overstay, we are no longer welcome, sepatutnya kita angkat kaki cepatlah, sebelum kita mengakhiri kerjaya kita sebagai Perdana Menteri dengan cara yang cukup mengaibkan. Lebih baiklah dia berundur cara baik.